Untuk makluman ahli yang berhormat, statistik Jabatan Penjara Malaysia sehingga 25 Ogos 2021 menunjukkan jumlah keseluruhan banduan di penjara adalah seramai 69,507 orang, yang mana telah melebihi kapasiti sebenar sejumlah 61,242, iaitu pada kadar 13.50% bersamaan dengan melebihi kapasiti sejumlah 8,265. Jabatan Penjara Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengambil beberapa tindakan bagi mengurangkan kesesakan dan tindakan-tindakan berkenaan turut berkaitan dengan langkah mengurangkan penularan wabak COVID-19 di seluruh institusi penjara. Antaranya ialah pertama, pemindahan banduan dari satu penjara ke lain penjara yang tidak sesak. Yang kedua, Jabatan Penjara Malaysia dengan sokongan Kementerian Dalam Negeri telah mewujudkan beberapa penjara sementara. Sebanyak 13 bekas kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN telah diubah suai sebagai penjara satelit untuk penempatan banduan yang baru untuk tujuan pengasingan sebelum dimasukkan ke penjara. Penjara sementara ini telah diwartakan di bawah Seksyen 3 Akta Penjara 1995 dan sebagai admission prison. Yang ketiga, selain itu, Jabatan Penjara Malaysia turut mewujudkan Pusat Transit Penerimaan PTP di institusi penjara bagi mengurangkan tahap kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan banduan serta mengurangkan kesesakan untuk menempatkan banduan sabitan dan reman kategori risiko keselamatan minima dengan mengambil kira keperluan pengasingan berdasarkan tarikh-tarikh kemasukan. Yang keempat, selaras dengan hala tuju Jabatan Penjara Malaysia, iaitu 2/3 banduan sabitan yang layak akan menjalani pemulihan di luar tembok penjara atau pemulihan dalam komuniti PDK. Langkah-langkah mengurangkan kesesakan melalui pelaksanaan dan pemerkasaan, iaitu yang pertama, pelepasan secara perintah parol, yang kedua perintah kehadiran wajib, yang ketiga pelepasan awal 14 hari, keistimewaan bagi banduan peringkat khas, keempat program reintegrasi penghuni industri, kelima program corporate smart internship, keenam pelepasan banduan secara lesen, ketujuh pusat pemulihan pemasyarakatan atau program reintegrasi pengundi, yang ke-8 rumah perantaraan. Terima kasih, Tok Speaker. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berikutan kesesakan penjara sekarang ini, dalam keadaan masih juga ada penyakit-penyakit berjangkit yang lain, bukan sahaja COVID-19, seperti influenza, TB, hepatitis C, yang juga boleh membawa maut di kalangan banduan. Apakah perancangan sekarang dan masa akan datang Kementerian untuk menangani masalah ini? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Jemput Timbalan Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, bahawa memang setiap masa penjara mewujudkan beberapa bilik-bilik khas untuk menempatkan rawatan penyakit berjangkit seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, iaitu penyakit TB, kusta dan lain-lain penyakit yang berjangkit. Yang keduanya, kita mengadakan mewujudkan klinik penjara, iaitu pegawai perubatan KKM dan dilengkapi dengan fasiliti ward. Yang ketiga, iaitu bilik khas rawatan bagi banduan dan tahanan yang tidak mampu untuk menguruskan diri. Jadi saya percaya bahawa selain pada COVID-19, penjara Malaysia memastikan apabila ada penyakit berjangkit, kita asingkan banduan-banduan tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan. Tuan Ketua. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya terlebih dahulu ingin berterima kasih kepada Kementerian Kesihatan. Pada hari ini dan kemarin kita dapat pengumuman bahawa murid-murid sudah mula diberi vaksinasi. Ini adalah berita baik. Sebagai seorang peguam yang selalu mengendalikan kes-kes capital punishment, kes 39B, kes bunuh dan sebagainya, tiap-tiap kali bila kes ditetapkan untuk bicara, kita dapati bahawa perbicaraan ditangguhkan kerana terdapat kes-kes COVID berlaku di penjara, umpamanya di penjara Pulau Pinang.
Dan saya juga turut simpati dengan ahli-ahli keluarga yang masih menunggu perbicaraan mereka di mahkamah. Ramai daripada mereka dituduh untuk kesalahan-kesalahan berat dan juga kesalahan-kesalahan kecil. Jadi persoalan saya adalah, bilakah berita baik akan diumumkan oleh kerajaan bahawa banduan-banduan yang ada di penjara juga akan diberi perhatian untuk mendapat vaksinasi. Ini adalah berita baik yang saya menunggu. Pada masa yang sama, soalan saya adalah bagaimana pula dengan banduan-banduan BA atau banduan akhir, iaitu yang sudah pun didapati bersalah, dihukum hukuman gantung dan sedang membuat rayuan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk clemency dengan izin. Adakah mereka juga akan diberi perhatian dan diberi vaksinasi? Jadi persoalan saya dengan ringkasnya, bilakah banduan-banduan di penjara-penjara di Malaysia, sama ada kesalahan-kesalahan berat atau kesalahan-kesalahan kecil, akan mula diberikan vaksinasi? Dan satu lagi soalan adalah, apakah vaksin yang akan diberikan kepada mereka? Permintaan saya, mereka juga wajib dan wajar diberi vaksin yang terbaik, iaitu Pfizer. Terima kasih. Sejujurnya Tuan Sela, Malam Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sahabat saya selalu ambil berat tentang masalah rakyat, terutama sekali yang banduan-banduan yang berada di dalam penjara. Memang saya akui bahawa kumulatif kes COVID-19 positif yang melibatkan banduan dan juga kaki tangan serta keluarga adalah sehingga kini 51,123 orang, termasuk baby yang dilahirkan seramai 9 orang. Dan kita percaya bahawa, kita yakin bahawa Kementerian Dalam Negeri sentiasa memastikan semua anggota dan juga klien kita yang berada di dalam penjara akan menerima suntikan vaksin, dan kita akan buat secara berkala dan memastikan supaya tindakan terus dapat dilakukan. Terima kasih Yang Berhormat.